Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini kita akan masuk chapter 6 untuk subjek PLC. Untuk subjek ni kita akan belajar cara nak selecting PLC, installing PLC, maintenance and juga troubleshooting PLC system. Maknanya kita ada 1, 2, 3 dan 4 topik. Okey, kita pergi yang first iaitu selecting procedure. Okey, prosedur pertama adalah kita define input and output capacity. Okey, dia input and output capacity value ni ada pelbagai. Ada yang banyak, ada yang sikit. Berapa bilangan input dan berapa bilangan output untuk sesuatu PLC system. The number of the terminal connection available in input and output unit. The user must select the input and output capacity in line with the work to be done. Contoh, kalau kita nak guna 6 sensor, kita kena pastikan input terminal untuk sensor tu cukuplah dekat PLC kita 6 atau lebih. Kalau kita, contoh kita nak guna 9 sensor, kita tak bolehlah ambil yang PLC system yang hanya ada 8 terminal. Nanti tak cukup, satu lagi nak pasang kat mana? Okey. So, nak pastikan terminal input and output tu enough. So, table shows some input and output capacity. So, kita tengok yang ni capacity. Ada yang 8, ada yang 16, ada 32 dan pelbagai jenis. Kita pilih yang mana sesuai dengan kapasiti kita. Kalau kita perlukan 6, cukuplah dengan ambil 8. Kalau kita perlukan 12, kita ambil 16. Kalau kita perlukan sampai 20, kita tak boleh ambil 16, kita kena ambil yang 32. Okey, seterusnya. Selain daripada kapasiti dia, kita kena tahu type dia, jenis input and output. Okey, kita control the PLC tu mesti ensure kita perlukan DC and input. DC atau AC input. So, kalau PLC system kita perlukan AC input, kita kena sambung dengan AC lah. Kalau PLC kita sambung dengan yang DC ataupun bateri, kita ambil yang DC ni jenis dia. DC untuk yang guna bateri ataupun AC untuk yang sambung kepada AC terminal seperti power supply. Okey, begitu juga dengan kalau kita sambung dengan power supply, kita tak boleh sambung lah dekat kita nak tak nak, kita kena pilih AC input. So, tapi kalau kita nak guna 32, kita kena tukar lah. Kita tukar, pastikan power supply tu DC, baru kita boleh guna yang 32 point. Okey, seterusnya untuk output device, kita depend pada keadaan dia. Kalau kita guna normal switching, kita ambil relay. Kalau fast switching, kita ambil transistor. Manakala kalau high voltage, kita guna AC. So, ni untuk apa dia? Normal. Yang ni untuk fast. Yang ni untuk high voltage. Lepas tu baru kita pilih dia punya kapasiti yang mana yang sesuai. Dari situ kita tahu model mana yang kita nak ambil. Okey, seterusnya. Yang kedua, kita tengok memori dia. Yang first, kita tengok tadi, dia punya kapasiti, input and output. Second, type of input and output. Yang ketiga, size memori dia. Size memori ni refer the space ability untuk save the program. Kalau program dia besar, kita perlukan size yang besar. Program kecil, perlukan size yang kecil. So, kalau kita punya program kita Word dia banyak ni datanya, dah mencukupi, tak perlulah kita ambil yang ni. Tapi kalau ini tak cukup, nak tak nak kita kena ambil yang ni, walaupun cost dia akanlah jadi lebih tinggi. Okey, seterusnya. Keempat adalah software language. Software language ni, setiap PLC ni kita ada
own language code kita belajar sebelum ni dalam unit 4. Kita ada 4 jenis. So, cuba awak senaraikan. Ingat balik tak keempat-empat ni. Dan dalam 4 ni yang paling digunakan adalah ladder diagram. So, kita pilih yang mana sesuai. Kalau kita punya PLC system kita guna ladder diagram, kita gunalah yang ada ladder diagram. Seterusnya, kita perlu sesuaikan dengan masa depan. Macam mana kalau macam kita beli yang design lama yang guna relay banyak. Tapi kita tak boleh nak sesuaikan yang lama tu walaupun dia harga dia mestilah dah lama keluar lah, harga dia murah. Tapi kita tak boleh nak sesuaikan dengan sistem yang baru. Nanti bila kita nak adjust, upgrade sistem dia, kita nak expand, kita tak boleh expand, kena beli yang baru. So, kos akan jadi lebih meningkat walaupun permulaan dia adalah kos rendah. So, kita pastikan kita ambil sistem tu yang kita boleh expand dengan baik. So, control system today undergoes change from the traditional control system to automation control system where the main agent in this automation system. PLC adalah yang utama dalam automation system, dan we need to sensitive to the current phenomena in many industry. It implement automation control system such as flexible manufacturing based system and computer integrated manufacturing system. Kalau di masa depan kita nak perkembangkan lagi dia, kita kena ambil yang ada SMS and CIM lah. The selection of the use PLC it should be looked in further needs. Apa yang kita perlukan masa akan datang to ensure the PLC ni tak costing pada industri ni kalau kita nak tukar yang baru. Okay, seterusnya, and the last one is support and backup. So, untuk automated system require support and backup unit. Ini diperlukan apabila berlaku fault condition. So, kita kena ada backup. So, bila kita run in industri, kita tak boleh stop yang lama. Kalau kita stop, kita akan menyebabkan kerugian yang besar. That's why kita perlukan backup and support. Okay, PLC support as the backup unit kena cepat and easy connection untuk ganti balik yang masalah tu. So, kalau kita mengambil masa yang lama untuk replace, ia akan menyebabkan kerugian yang besar kepada company.